حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين وإلى جميع الأولياء والعلماء المحدثين والمفسرين والمحققين خصوصا إلى صاحب الكتاب وإلى جميع على مشايخنا على طريقة أهل السنة والجماعة وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Kita baca selawat Bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashaikhina ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولدنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولدنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan juga kesesatan. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita diberikan peluang, kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu pada malam ini bagi meneruskan pengajian dan juga perbahasan, perkongsian di dalam kitab kita. Baik, kita sambung kitab kita Ibrazus Sirril Maknun ala Turjamati Nuril Uyun, karangan Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad ibn Ahmad ibn Sayyidin Nas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bi'atsatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kebangkitan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muallif walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan wa yawman ibta'athahu Allah tabaraka wa ta'ala lil alamin bashiran wa nadhira. وأتاه جبريل عليه السلام بالوحي من رب العالمين بغار حراء فقال اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكان مبدأ النبوة فيما ذكر يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول. Baik, kata pengarang kitab kita bi'atsatuhu sallallahu alaihi wasallam, kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, yakni penzahiran nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah di dunia, ataupun kita kata peristiwa nabi kita menerima wahyu oleh Allah buat julung-julungnya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hakikat sebenar-benarnya dilantik oleh Allah sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul bukanlah ketika umur baginda tu 40 tahun ataupun 38 tahun barulah beliau dimuliakan oleh Allah ataupun beliau mendapat keistimewaan sebagai seorang nabi. Kerana hakikat sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilantik sebagai seorang nabi ketika mana Nabi Adam alaihi salam belum lagi diciptakan. Ini berdasarkan beberapa hadis yang makbul, yang sahih, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Abdullah bin Siddiq Abdullah Al-Ghumari, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, dalam kitab dia yang bertajuk Afdalul Makul fi Manaqib Afdali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana satu hadis dan beberapa hadis Syekh Abdullah Siddiq sebut, di antaranya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah mata wajabat lakan nubuwah, qala sallallahu alaihi wasallam wa adama bainar ruhi wal jasadi. Jadi satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah, bila lagi mu ni dilantik, bila lagi engkau wahai Rasulullah dilantik oleh Allah sebagai seorang nabi. Mana kenabian nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam bila lagi berlaku, sejak bila lagi berlaku. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adamu bainar ruhi wal jasad,
ketika mana Adam masih lagi berada di antara ruh dan jasad. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Bahkan Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih, gharib dipanggil. Jadi apa maksud atau syarahan kepada hadis yang kita bacakan sebentar tadi? Mata wajabat lakan nubuwah, bilakah kamu dilantik menjadi seorang nabi? Begitulah bentuk lafaz bagi riwayat ini, dan ia juga merupakan riwayat Al-Hakim, Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim menyatakan bahawa riwayat ini adalah sahih. Jadi hadis yang kita bacakan tadi bukan hanya satu jalur periwayatan, tetapi diriwayatkan juga oleh beberapa muhaddisin yang lain. Dan di sisi mereka mengatakan makna hadis ini ataupun lafaz kepada hadis ini adalah sahih. Kemudian ada riwayat lain, hadis yang seakan sama seperti mana yang kita bacakan tadi. Bagaimana mata kutibata nabiyan, qala sallallahu alaihi wasallam, kutibatu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Bilakah kamu dilantik, yakni ditulis menjadi seorang nabi? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditulis bagiku, yakni dilantik bagiku menjadi seorang nabi ketika mana Adam alaihi salam berada di antara ruh dan jasad. Ini merupakan riwayat Abi Amru dan Ismail ibn Najib. Dalam riwayat lain juga berbunyi, mata kunta nabiyan, bilakah kamu menjadi seorang nabi? Lafaz ini merupakan riwayat Maisarah. Jadi hak pertama tadi mata wajabat lakan nubuwah. Kemudian ada riwayat yang mengatakan mata kutibata nabiyan, dan ada riwayat yang lain disebutkan mata kunta nabiyan. Itu dipanggil beberapa hadis yang menceritakan tentang bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilantik oleh Allah sebagai seorang nabi. Maknanya bukan satu hadis, tapi ada disokong oleh beberapa hadis yang lain. Kemudian dalam riwayat Asy-Sya'bi bahawa seorang lelaki berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ma tastumbi'ta, qala wa adamu baina ar-ruhi wal jasad hina ukhidha minni al-mitsaq. Bilakah kamu diambil menjadi seorang nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menjawab, ketika Adam berada di antara ruh dan jasad, ketika itu diambil perjanjian daripadaku. Dipanggil apa? Mitsaqun nubuwah. Al-Sanabihi berkata, qala Umar mata ju'ilta. Jadi mata ju'ilta, bila kamu telah menjadi seorang nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa adamu munjadilun fi at-tini. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, bilakah kamu dijadikan seorang nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika Adam ditempa dengan tanah. Jadi riwayat-riwayat ini membawa maksud yang hampir sama, iaitulah perkhabaran berkaitan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakunya kenabian tersebut pada roh baginda yang mulia yang telah diciptakan sebelum roh-roh makhluk yang lain. Riwayat yang berbunyi bilakah kamu ditulis, maka lafaz ditulis dalam riwayat ini membawa maksud diwajibkan, seperti mana dalam ayat Quran lah Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikumus siyam kataballahu aghlibanna ana wa rusuli kutiba alaikumul qisas. Kesimpulan dia, kenabian yang berlaku terhadap roh Nabi, iaitulah pada ketika sebelum Nabi Adam alaihi salam dijadikan oleh Allah. Jadi dalam hadis ni ada beberapa benda lah yang kita boleh ambil. Yang pertama, makhluk ataupun kita kata roh Nabi kita ni adalah roh yang pertama-tama
dijadikan oleh Allah sebelum daripada Allah menjadikan sekalian roh-roh manusia yang lain. Bahkan sebelum daripada Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sendiri, roh Nabi kita telah pun dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka tak kala roh Nabi kita tu dijadikan oleh Allah, maka ketika tu Nabi kita telah pun dilantik oleh Allah sebagai seorang Nabi. Nah, baik. Jadi dalam hadis yang lain, bagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wa ja'alani fatihan wa khatiman. Allah telah menjadikan saya sebagai pembuka dan juga penutup. Kemudian riwayat daripada Qatadah dan juga Al-Hasan daripada Abu Hurairah juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada firman Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada nabi-nabi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhirin fil ba'thi. Saya paling awal diciptakan, iaitu ruh baginda, di antara para nabi-nabi yang lain, tetapi wa akhiruhum, saya merupakan nabi yang terakhir diutuskan. Jadi maksud dia, Nabi SAW adalah paling awal dijadikan, diciptakan oleh Allah sebelum daripada Allah Ta'ala mencipta nabi-nabi yang lain. Jadi ciptaan di sini iaitu roh, jasad tak berlaku lagi. Sebab itulah Nabi kita ni dipanggil juga sebagai Abul Ruh, ayah kepada sekalian, ataupun Abul Arwah, ayah kepada sekalian ruh-ruh yang ada. Jadi para ulama dia membahaskanlah, kalau jasad, ya kita ada umur, kita ada orang panggil berbeza lah. Hak ni tua, hak ni muda, hak ni kecil, hak ni besar, hak ni dewasa, hak ni remaja, hak ni kanak-kanak. Tu jasad. Siapa dia hak lahir dulu, hak terbit dulu, maka semakin tua lah jasad dia. Tetapi ruh ni, ulama kata dia sebaya je. Ruh hamba, ruh tua-tua, dia sebaya. Sebab apa? Sebab dia diciptakan oleh Allah sebelum daripada Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS tu sendiri. Ruh kita ni Allah Ta'ala dah jadikan sebelum Allah jadikan Nabi Adam dah. Oleh itu Nabi kita SAW ruh yang pertama-tama dijadikan oleh Allah. Maka Ibnu Sa'ad meriwayatkan daripada Qatadah secara mursal dengan lafaz baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kuntu awwalan nasi fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Saya merupakan manusia, yakni nabi pertama diciptakan oleh Allah, akan tetapi nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah. Maka inilah yang kita panggil sebagai sebuah hakikat yang membatasi akal fikiran kita daripada mengetahui hakikatnya. Dan Allah telah mengurniakan ketetapan kenabian itu, kemudian ketika sampainya waktu dizahirkan nama yang disimpan sebelumnya sehingga terzahir keseluruhan diri baginda sallallahu alaihi wasallam pada jasad dan ruhnya. Jadi Rasulullah adalah abul arwah, bapa kepada sekalian roh-roh, manakala Nabi Adam alaihi salam itu dipanggil sebagai abul jasad ataupun abul bashar, ayah kepada sekalian jasad-jasad, ayah kepada sekalian manusia-manusia Allah dah jadi di dunia ni.
Jadi jasad yang pertama yang dicipta oleh Allah iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Tu kita, tanya kita. Nisbah kepada jasad ni lah, jasad hak tumbuh di kita ni, pakaian. Jasad ni dia macam pakaian dah, tunggangnya, tepak tupai, roh untuk masuk seketika. Tapi tunggangnya pun setiap perkara yang kita buat, setiap yang dilakukan oleh jasad kita ni, anggota kita, tangan, telinga, mata, hidung, kaki ni tetap akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Jadi panjanglah perbahasan ni, sehingga kalau kita mati timbul perbahasan di kalangan ulama, adakah kita tu diazab oleh Allah? Na'udzubillah lah. Maknanya kalau orang yang diazab oleh Allah dalam kubur tu, adakah dia diazab dengan ruhnya sahaja ataupun diazab juga dengan jasad dia? Ini orang panggil perkara-perkara yang melangkaui akal kita. Kita tak mampu nak fikir lagu mana. Tapi setengah ulama kata kita diazab dengan ruh dan juga jasad. Lagu mana rupa jasad di alam arwah tu wallahu alam. Di akhirat pun sama juga. Kita diazab bukan setakat ruh kita yang disakiti, tetapi jasad kita. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum. Ketika mana kami membakar kulit-kulit mereka, kemudian bila terbakar, hangus, hancur kulit, dibakar oleh api neraka, kami pun menggantikan, baddalnahum juludan ghairal ladzi. Kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya mereka rasai zuqul azab, rasa rasa penderitaan, rasa kesakitan. Tu saya Allah. Ialah sangat pedih. Jadi kulit ni adalah anggota yang paling sakit sekali kalau kita kena. Seolah-olah kalau kita kata bagaimana keadaan disiang hidup-hidup lagu mana? Orang siang kulit kita, Allah tahu lagu mana sakit. Kalau cocok sekejap je, tak sakit mana. Kalau kerak kepala potong penggal, tak sakit. Tapi gitu saya neraka yang Allah Ta'ala cerita kepada kita tu, dibakar kulit, dibakar mereka lalu terbakar kulit, lalu diganti oleh Allah Ta'ala dengan kulit yang baru. Baik, tu masuk bab lain tu. Maka Nabi kita SAW ini adalah roh yang pertama yang dijadikan oleh Allah, dan beliau juga dipanggil sebagai Al-Fatihul Khatim, Nabi yang menjadi sebagai pembuka, kerana roh dialah yang pertama diciptakan oleh Allah, wal Khatim, dan beliau inilah penutup, iaitu penutup bagi sekalian para Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam satu hadis yang lain daripada Maisarah Al-Fajri berkata, qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyyan? Qala wa adamu baina ar-ruhi wal jasad. Saya bertanya, wahai Rasulullah, sejak bilakah engkau menjadi seorang nabi? Bila lagi nabi ini menjadi nabi? Adakah ketika Nabi 40 tahun menerima wahyu di Gua Hira, maka ketika tu baru beliau ni digelar sebagai sebenar-benar Nabi? Masa tu barulah beliau ni mendapat kemuliaan. Masa itulah baru beliau tu ada keistimewaan yang khusus antara dia dengan sekalian manusia. Gitu kah? Lalu apa kata Rasulullah? Qala Nabi wa adamu bainar ruhi wal jasadi. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika Adam masih berada di antara roh dan jasad. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Tarikh. Banyak riwayatlah, At-Tabrani, Al-Hakim, dan beliau menyatakan bahawa riwayatnya adalah sahih. Ini hadis yang sahih. Maka Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani bahkan mengatakan sanad dia tu sangat kuat. Jadi kata Syekh Abdullah Sidi Al-Humari,
Diriwayatkan oleh Abu Husain Al-Bashran daripada Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Wafa bi Fadail Mustafa dengan lafaz, lamma khalaqallahu al-arda wastawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa khalaqal 'arsha kataba 'ala saqil 'arsyi Muhammadun Rasulullah khatiman nabiyyin wa khalaqallahu al-jannata allati askanaha Adam wa Hawa fakataba ismi 'ala al-abwab wal awraq wal qibab wal khiyam wa Adam baina ar-ruhi wal jasad falamma ahyahu Allah ta'ala nadhara ila al-'arshi fara'a ismi fa akhbarahu Allah annahu sayyidu waladik falamma gharrahuma asy-syaitan taba wastashfa'a bismi ilaihi. Ini hadis yang sangat orang panggil besar maksud dia. Nah, jadi kata Nabi, setelah mana Allah Taala sahabat tadi masyarah ni tanya kepada Rasulullah, nah, mata kunta nabiyan, bila lagi menjadi nabi. Nah, lalu kata Nabi, ketika mana Adam belum lagi ditiup ruhnya. Jadi lamma khalaqallah, setelah mana Allah Ta'ala menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan langit. Jadi di sisi Syekh Abdullah Sidi Al-Ghumari, beliau mengatakan makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah sebelum adanya sekalian makhluk ni bukanlah Nabi kita, ataupun kita panggil Nur Muhammad, nuruka nabiyuka ya Jabir, nuru nabiyuka ya Jabir. Jadi setengah ulama kata makhluk hak mula-mula Tuhan jadi adalah nur Nabi kita. Nur di situ ada makna ruh Nabi kita, ataupun Nur Muhammad dengan makna yang kita tidak tahu apakah hakikat sebenarnya, tetapi ia dijadikan oleh Allah. Gitu kan. Jadi khilaf di kalangan ulama lah. Ada setengah kata air makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah, sebab dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut gitu. Walau bagaimanapun ia tidak termasuk dalam perkara usulul aqaid, bahkan dia hanya terbatas dalam perkara furu'ul aqaid, benda-benda cabang dalam perkara akidah. Kalau kita nak i'tiqad Nur Muhammad sebagai awal makhluk, tidak menjadi masalah. Kalau kita tak i'tiqad, tak pegang Nur Muhammad sebagai awal-awal makhluk pun tidak ada masalah, sebab dia tidak menjejaskan keimanan kita. Baik, adapun yang dipegang oleh Syekh Abdullah Sidi Al-Ghumari, seperti mana syarah yang kita sebut tadi, ya, Nabi kita ni ataupun ruh Nabi kita ni makhluk yang pertama dengan makna ruh yang pertama yang Allah Ta'ala cipta. Sebab apa? Ini dalil dia. Jadi bila Allah Ta'ala jadikan langit, lalu Allah jadikan 7 petala ataupun 7 lapisan bagi langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan arash. Jadi Allah jadikan langit, jadikan bumi, jadikan 7 lapis bagi langit dan bumi, kemudian Allah jadikan arash, dan menulis di kaki arash, Allah Ta'ala tulis di kaki arash itu Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammadun Rasulullah khatiman nabiyyin. Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah, penutup bagi sekalian nabi. Kemudian Allah menciptakan syurga yang menjadi tempat tinggal Adam dan Hawa, dan menulis namaku di pintu-pintu syurga, lembaran-lembaran di dalam syurga, kubah-kubah, khaimah-khaimah di dalam syurga, ketika Adam berada di antara ruh dan jasad. Apabila Allah telah menghidupkan Adam, baginda melihat arash, yakni Nabi Adam ni pun tengok arash. Dia tengok arash Allah, lalu dia nampak, dia lihat namaku tertulis di arash.
Maka Allah mengkhabarkan kepadanya, lalu Allah pun bagi tahu kepada Nabi Adam AS bahawa Muhammad merupakan ketua bagi anak keturunannya, Sayyidu waladi Adam dia panggil, penghulu kepada sekalian Bani Adam, manusia, Rasulullah. Walaupun Nabi tu ngelah kali di orang panggil apa, dilahirkan ke dunia ni, tapi dia adalah penghulu sekalian manusia. Nabi Adam kita manusia hak pertama lahir ke dunia, tetapi baginda tidaklah menjadi penghulu kepada sekalian manusia. Hak menjadi penghulu kepada sekalian manusia, bahkan diangkat sebagai kekasih Allah, Habibullah, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad bin Abdillah. Jadi Allah bagi tahu kepada Nabi Adam, Muhammad itu ketua bagi anak keturunannya dari kalangan umat manusia. Maka ketika syaitan berjaya membuat tipu daya terhadapnya, yakni terhadap Nabi Adam dan juga Siti Hawa, maka bukhuldi itulah kisah tu. Lalu mereka berdua, yakni Nabi Adam dan Hawa, bertaubat kepada Allah. Bertaubat bukan bertaubat daripada dosa dan maksiat. Sebab apa? Apa aja lah syarah dia kan? Ada ulama, ada orang tanya, Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika memakai buah khuldi, adakah dia merupakan satu dosa? Tidak. Dia bukan satu dosa. Bahkan kalau dia bertaubat, bukan bertaubat daripada dosa, tetapi dia telah melakukan kesilapan. Dia ada beza antara dosa dengan kesilapan yang berlaku di kalangan para anbiya, nabi-nabi. Sebab nabi-nabi ni takkan buat dosa. Dia orang yang maksum, orang yang Allah Ta'ala pelihara, terlepas, bebas daripada mengerjakan segala perkara yang Allah Ta'ala larang, perkara yang Allah Ta'ala murka. Bahkan itu syarah yang pertama. Syarah yang kedua, setengah ulama kata syurga ni dia tidak berlaku lagi dosa dan pahala. Sebab apa? Sebab hak berlaku ni dosa ni pahala ni ketika berada di bumi, di dunia. Jadi syurga tu tak ada. Kita buatlah apa-apa pun tidak dianggap sebagai suatu dosa. Sebab syurga, hak berlaku halal, haram, maksiat, taat, kufur, iman ni, iaitulah di bumi, di dunia. Baik. Jadi ketika mana mereka telah terpedaya dengan iblis tadi, maka Nabi Adam dan juga Siti Hawa ni bertaubat kepada Allah dengan memohon syafaat kepadanya dengan keberkatan namaku, iaitu keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas dalam hadis ni nak menceritakan kepada kita, bila Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan 7 petalanya, kemudian Allah jadikan arash, kemudian Allah Ta'ala menulis Muhammad pesuruh Allah, penutup sekalian Nabi, di kaki-kaki arash. Ketika tu Allah dah cipta dah Nabi Adam, roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma belum dizahirkan lagi di dunia ni. Sehinggalah setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, iaitu 12 Rabiul Awal, tahun gajah tu. Jadi roh Nabi ni telah dipelihara oleh Allah, kemudian dizahirkan melalui jasad dia. Maka ketika tu sempurnalah kejadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Sehinggalah ketika umur baginda 38 tahun, seperti mana kita nak cerita dalam kitab kita ni, dikala Nabi mencapai umur 40 tahun 1 hari, Allah telah membangkitkan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada dia sebagai urusannya. 40 tahun 1 hari. Setengah ulama kata 38 tahun. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah, diutuskan makna ditabalkan lah, diturunkan wahyu. Macam kita sebut tadi,
kenabian pada ruh Nabi itu telah berlaku sebelum daripada Nabi Adam diciptakan oleh Allah lagi. Ketika baginda berumur 40 tahun di dunia, maka ketika itu kita kata pertabalan terhadap jasad Nabi. Nah, jadi kalau ada orang kata Nabi Muhammad ni sebelum baginda umur 40 dia tu tak ada keistimewaan, tak ada hubungan apa-apa dengan kita, maka orang ni mungkin dia kena tengok baliklah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang setengah orang dia kononnya nak tak stay berlaku sebagai kecacatan, riwayat-riwayat yang palsu terhadap Nabi, sehingga dia menebeng, dia terlajuk laku, sehingga berani dia kata Nabi dengan kita ni tidak ada apa-apa beza sebelum baginda dilantik menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Bahkan perkataan itu sebenarnya perkataan yang sangat biadab lah, kurang adab kan? Kurang adab. Sebab apa? Hadis yang kita baca tadi jelas, ruh Nabi itu telah dilantik oleh Allah sebagai Nabi. Cuma penzahiran dia tu di dunia ni gitulah, dia ada qadar masa dia. Siapa masa? Ditabalkan, dimasyhurkan kita kata. Contoh kita kata apa? Macam Agung. Ada dah pertabalan, cuma tak dimasyhurkan lagi. Contoh-contohlah, apa-apa sajalah, sultan ke apa, jawatan-jawatan dah ditabah, cuma tidak dimasyhurkan. Jadi Rasulullah begitu. Nabi ni dah dilantik, dah ditabalkan oleh Allah ketika mana sebelum Nabi Adam dicipta, cuma belum dimasyhurkan, belum dizahirkan. Bila dimasyhurkan, bila dizahirkan, ketika umur baginda 40 tahun di dunia. Jadi adakah Nabi tak tahu yang dia akan menjadi Nabi? Sebenarnya sudah ada alamat, sudah ada tanda-tanda. Ketika umur Nabi 38 tahun tu, di antaranya mimpi yang baik, ru'yatus salihah, selama 6 bulan. 6 bulan tu Nabi nampak sesuatu yang gambaran-gambaran, nampak keadaan dia. Kemudian bila Nabi mimpi, Nabi selalu melihat cahaya yang terang. Dan ketika itu juga berlakunya peristiwa batu dan juga pokok memberi salam kepada Nabi. Jadi batu ni beri salam pada Rasulullah. Mana dah ada dah tanda-tanda. Pakai macam kita sebut minggu lepas, ketika Rasulullah berniaga di Syam tu pun dah ada dah, dilihat dah tanda kenabian. Maknanya dia tu dah akan jadi Nabi, cuma belum dizahirkan, belum dimasyhurkan. Pakai Rasulullah tu dah dapat alamat-alamat yang benar. Jadi sebelum Nabi diturunkan wahyu, baginda mengalami mimpi yang benar, ru'yatun salihah ataupun ru'yah sadiqah, yakni apa yang dilihat dalam mimpinya di malam hari akan berlaku berbetulan dengan mimpi tersebut pada keesokan harinya. Contoh apa dia nak berlaku esok, hari ini Nabi mimpi, esok berlaku seperti mana dalam mimpi Nabi selama 6 bulan kali tersebut. Baginda juga telah diriwayatkan pada ketika itu suka untuk bersendirian dan beribadat di Gua Hira beberapa malam sehingga habis bekal makanannya. Ini seperti yang disebutkan, tidak lain hanyalah persediaan yang Allah Ta'ala aturkan kepada nabinya yang bakal dibangkitkan. Jadi ketika tu jiwa Nabi ni suka berasing dengan manusia, suka beruzlah, suka berkhulwah. Khulwah ni maknanya duduk diam-diam munajat dengan Tuhan. Orang panggil naluri dia tu telah pun berlaku. Allah Ta'ala dah bimbing hati Nabi tu, sehinggalah bila nak berlaku sungguh ni, jadi pada umur Nabi 40 tahun, satu hari Allah telah membangkitkan baginda sebagai utusannya, yakni dimasyhurkanlah penyampai berita gembira dan pemberi amaran. Jibril mendatangi dengan wahyu di Gua Hira, seterusnya berkata, Iqra, bacalah Muhammad. Maka apa kata Nabi? Ma ana biqari, aku tidak erti membaca, aku tak pandai baca. Kata Nabi, maka dia yakni Jibril ini mengambilku dan mendakapku sehinggalah aku merasa penat.
Jadi apa faedah Jibril peluk Nabi itu? Kerana ia dikira sebagai bukti yang ampuh dalam menolak dakwah golongan orientalis, terutamanya mengatakan bahawa Al-Quran itu tulisan Muhammad, hasil dari khayalan dan monolog dalam dirinya sahaja. Maka perasaan penat dan peluk yang berlaku kepada baginda itu adalah suatu bentuk penyataan bahawa apa yang dialami oleh baginda ketika itu adalah suatu realiti, bukan suatu khayalan ataupun mimpi. Jadi makna Nabi Qari itu sendiri, aku ni tak reti baca, ataupun kita panggil sebagai ummi. Nabi ni orang yang ummi. Ummi ni orang yang tak reti baca, orang yang tak reti menulis. Bukanlah menunjukkan suatu kelemahan, kekurangan kepada Nabi. Bahkan itulah dalil yang kuat mengatakan Quran, wahyu itu adalah datangnya dari Allah, bukannya rekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monolog, maknanya Nabi duk kecek suara lepas tubik, apa kata ada, tapi itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Kemudian dia melepaskanku, justru berkata lagi, Iqra' ma ana biqari, aku tak reti baca. Maka pada kali ketiga Jibril pun berkata kepadaku, Jibril pun ajar Nabi, dan inilah wahyu yang pertama yang turun kepada Rasulullah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dikatakan bahawa wahyu turun buat pertama kalinya pada hari Isnin, bertepatan dengan 8 Rabiul Awal. Ketika tu umur Nabi 40 tahun, satu hari. Summa hadarahu ahlul Makkah bisy'bi. Lalu setelah itu berlakulah pengepungan rakyat Mekah ke atas ahli keluarga baginda di Sy'ib, dan ianya berkekalan selama 3 tahun. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi insya-Allah kalau ada masa lagi kita sambung pada minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi itulah sedikit sebanyak kisah bagaimana dilantik nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.